لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Bidayatul Hidayah, muka surat 12. Muka surat 12 baris yang ke-15 daripada bawah. Muka surat 12 baris yang ke-15 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan tak kala adalah segala sifat yang mustahil ini, sifat yang mustahil pada akal bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, berlawanan bagi segala yang wajib, lawan bagi segala sifat yang wajib pada akal bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah bilangan yang mustahil dan aturannya. Adalah bilangan yang mustahil dan aturannya. Apa dia aturan? Tertib dia, susunan dia. Aturan ni bukan kata aturan undang-undang ni. Aturan ni tertib susunan dia. Adalah bilangan yang mustahil dan aturannya, aturan sifat yang mustahil, seperti bilangan yang wajib dan aturan yang wajib. Bilangan yang wajib pada akal bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang wajib atas mukallaf mengetahui dan berpegang secara tafsil 20 sifat, daripada sifat wujud, qidam, baqa sampai sifat kaunuhu mutakalliman 20. Maka bilangan sifat 20, bilangan sifat yang wajib bagi Allah yang 20, sifat mustahil lawan kepada sifat yang wajib bagi Allah 20. Jadi bilangan sifat mustahil pun 20. Dan aturan susunan sifat yang wajib bagi Allah, wujud, qidam, baqa, aturan dan susunan sifat yang mustahil bagi Allah pun sebagaimana hak susunan sifat yang wajib. Jadi susunan sifat yang wajib, yang pertama wujud, yang kedua qidam, masuk bicara sifat mustahil, bicara sifat mustahil lawan kepada sifat wujud. Kemudian sifat mustahil lawan pada sifat qidam. Kemudian sifat mustahil lawan pada sifat baqa. Jadi sebagaimana sifat bilangan sifat wajib 20, bilangan sifat mustahil pun 20. Sebagaimana aturan susunan tertib sifat 20 wujud, qidam, baqa, maka aturan susunan tertib sifat mustahil sebagaimana hak sifat wajib lah. Jadi sifat yang wajib aturannya, susunan dia, yang pertama sifat wujud, dimulai sifat mustahil lawan dengan sifat wujud. Kemudian sifat yang wajib yang kedua sifat qidam, maka didatangkan sifat mustahil lawan dengan sifat qidam, ikut susunan dia lah. Susunan sebagaimana sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam matan Ummul Barahin Bidayatul Hidayah ni mensyarahkan, menghuraikan matan Ummul Barahin. Sebagaimana kita maklum, kaedah matan Ummul Barahin ni, dia datangkan sifat wajib terlebih dahulu, daripada wujud, qidam, baqa sampai kepada kaunuhu mutakalliman. Selesai ni nak masuk ni, membicarakan sifat mustahil
lawan kepada sifat wujud, qidam, baqa sampai kaunuhu mutakalliman selesai, barulah di muka 16 masuk pula burhan ataupun dalil bagi sifat wujud, dalil bagi sifat qidam, dalil bagi sifat baqa sampai sifat kaunuhu mutakalliman. Hak ni matan Ummul Barahim. Adapun biasa kitab-kitab sifat 20 yang lain, kalau kitab-kitab Jawi lah kita duk belajar tu, dia membicarakan sifat wajib. Sifat yang pertama wujud. Dia berbicara sifat wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai bicara sifat wujud, terus didatangkan sifat mustahil lawan kepada sifat wujud. Sifat adam atau sifat mustahil lawan kepada sifat wujud. Selesai bicara sifat mustahil, sifat adam lawan pada sifat wujud, terus membicarakan dalil Allah bersifat dengan sifat wujud, dalil mustahil Allah bersifat dengan sifat adam. Jadi selesai lalu dah sifat yang wajib yang pertama wujud. Selesai bicara wujud, dibicarakan sifat mustahil lawan dari sifat wujud, terus pergi kepada dalil bagi sifat wujud Allah Subhanahu wa ta'ala, dalil mustahil Allah ta'ala bersifat dengan sifat adam. Selesai barulah berpindah pada sifat qidam. Hura bicara sifat qidam selesai, terus masuk kepada sifat mustahil lawan pada sifat qidam. Selesai bicara sifat mustahil lawan pada sifat qidam, terus pergi kepada dalil Allah bersifat dengan sifat qidam. Tu hak biasa kitab-kitab Jawi yang kita duk belajar. Matan Ummul Barahim lain. Dibicara sifat wujud, sifat wajib 20 beres, masuk sifat mustahil lawan pada sifat 20. Selesai baru masuk dalil. Muka 16 baru bermula bicara burhan ataupun dalil bagi sifat wujud. Di muka 16 baru masuk. Sekarang ni masuk pada pembicaraan sifat mustahil. Bahagian yang kedua daripada 3 bahagian yang wajib atas mukallaf mengetahui berkaitan dengan sifat Allah. Jadi hak berkaitan dengan sifat Allah yang wajib atas mukallaf mengetahui dan berpegang 3 bahagian. Bahagian pertama mengetahui dan berpegang akan sifat yang wajib bagi Allah. Bahagian kedua, ini sekarang sifat yang mustahil bagi Allah. Bahagian yang ketiga nanti akan masuk sifat yang harus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sifat yang wajib atas mukallaf mengetahui dan berpegang berkaitan dengan sifat Allah, sama juga dengan berkaitan dengan sifat Rasul, dia 3 bahagian. Satu bahagian sifat yang wajib, bahagian kedua sifat yang mustahil, bahagian ketiga sifat yang harus bagi Allah dan sifat yang harus bagi Rasul. Ada 3 bahagian yang wajib atas mukallaf mengetahui dan berpegang secara tafsil. Yang mana wajib atas mukallaf mengetahui dan berpegang secara ijmal sifat yang wajib pada akal bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu sifat kamalat, sifat kesempurnaan, tidak terhingga bilangannya. Sifat mustahil lawan daripada sifat kamalat, sifat naqais. Apabila sifat kamalat, sifat kesempurnaan bagi Allah yang wajib pada akal bagi Allah, tidak terhingga bilangannya, maka sifat mustahil lawan pada sifat kamalat, sifat naqais, sifat kekurangan bagi Allah, tidak terhingga bilangannya. Waktu mengetahui dan berpegang secara ijmal, secara ringkas, secara kasar. Kemudian pergi kepada secara tafsil sifat yang wajib bagi Allah, yang wajib atas mukallaf mengetahui dan berpegang secara tafsir terperinci 20, dan wajib atas mukallaf mengetahui dan berpegang secara tafsir sifat mustahil 20 jugalah sifat mustahil. Dan bilangan sifat wajib 20, bilangan sifat mustahil yang wajib atas mukallaf
mengetahui dan berpegang secara tafsir 20 juga. Kemudian minggu lepas sudah menekankan berkaitan dengan kita berpegang akan hukum bagi sifat mustahil, sebagaimana kita berpegang akan hukum bagi sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita kadang-kadang kalau dipersoalkan mungkin tak pandai nak jawab, mungkin tak pandai nak perjelaskan, tapi pegangan insya-Allah lah tu. Contoh, kita pergi pada sifat yang wajib bagi Allah, sifat wujud, ada Allah. Kita pergi pada sifat mustahil, lawan pada sifat wujud, sifat adam. Wujud, ada Allah. Adam, tak ada Allah. Kita pergi pada sifat yang wajib ni, wajib pada akal. Wajib pada akal. Yang mana tidak tergambar pada akal, Allah tidak bersifat dengan sifat wujud. Itu wajib pada akal, Allah bersifat dengan sifat wujud. Mustahil pada akal, Allah bersifat dengan sifat adam. Tidak tasawur, tidak tergambar pada akal, Allah ni tak ada. Ini bicara hukum akal. Wajib pada akal, Allah bersifat dengan sifat wujud. Mustahil pada akal, Allah bersifat dengan sifat adam. Itu hukum akal. Yang kita naknya mengetahui dan berpegang. Ni yang kita nak. Yang kita naknya kewajipan syarak atas kita. Pada kewajipan syarak, hak tadi tu wajib akal, mustahil akal. Kita nak pergi pada syarak, undang-undang agama. Syarak tu undang-undang agama, syariah, undang-undang agama. Yang kita nak pegang di akidah kita, yang kita nak. Jadi kita pegang macam mana? Kita pegang akan hukum bagi tiap-tiap sifat yang wajib pada akal, dan kita pegang hukum tiap-tiap sifat yang mustahil pada akal. Apabila akal memutuskan wajib Allah Ta'ala ada, maka kita pun berpegang akan hukum tentu sungguh Allah ada. Kita berpegang seumpama tu. Dia panggil wujubul wajib, dia panggil. Kita berpegang akan hukum tentu sungguh Allah bersifat dengan sifat wujud. Ni duduk sini. Ni hak kewajipan syarak ni. Ni kewajipan syarak ni pada usuluddin ni. Kita sembahyang subuh tadi, kewajipan syarak furu'uddin. Kita sembahyang subuh tadi, kewajipan syarak furu'uddin, cabang agama. Apa dia kewajipan syarak? Sembahyang subuh sebesar-besar pahala tiang agama. Tinggal subuh sebesar-besar dosa. Tapi kalau pergi pada wajib syarak, pada usuluddin, tapak agama, berpegang Allah ada. Tu besar-besar pahala, lebih besar daripada pahala semayang lagi. Sebaliknya, tidak berpegang Allah ada, bukan sebesar-besar dosa, bukan kafir seseorang tu, wal iyazabillah. Tinggal kewajipan syarak semayang subuh sebesar-besar dosa. Tinggal kewajipan syarak, berpegang Allah ada, tak pegang Allah ada. Tu kafir terus lah. Sebab apa? Ini kewajipan syarak pada usuluddin, pada tapak agama. Hak zahir, kewajipan syarak nombor 1 semayang lah. Hak nombor 1-nya. Hak nombor 2 khilaf ulama. Puasa ke nombor 2, zakat ke nombor 2, haji ke nombor 2. Tu khilaf ulama. Rukun Islam dah ke tu. Hak kewajipan syarak, hak zahir ke nombor 1 tak ada dah lah. Semayang. Nombor 2. Ada setengah ulama kata puasa. Sebab puasa ni kesabaran. Kesabaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Setengah ulama kata puasa sabar tak sabar hubungan dengan Allah. Zakat ni hubungan dengan manusia ni. Selain daripada hubungan dengan Allah, kerana menunaikan perintah mengeluarkan zakat, dia manfaat kepada orang ramai. Zakat tu boleh tolong orang ramai. Puasa tu kita dengan Allah je. Tak ada orang lain boleh manfaat. Kita puasa,
menunaikan perintah Allah, tapi ada orang ramai boleh manfaat. Mengeluarkan zakat, kita menunaikan kewajipan perintah Allah, serta zakat kita tu orang asnaf boleh ambil manfaat. Lebih zakat lagi, nombor 2 zakat lepas ada sembahyang. Satu pandangan pula hak puasa, ni kesabaran pada kita berpuasa. Hak zakat keluar wang ringgit, hak zakat ada ni. Hak haji ada dua-dua. Hak haji ada dua-dua. Ni nak mengerjakan haji ni kena sabar ni, kena menggunakan tenaga yang banyak. Macam puasa kena sabar. Haji ni belanja besar ni, kena keluar duit. Kena duit macam zakat. Jadi hak puasa zakat ni ada di haji belaka. Jadi haji hak nombor 2 lepas sembahyang. Ni khilaf ulama. Itu rukun Islam belaka tu. Hak besar belaka. Tapi hak sembahyang nombor 1. Tapi hak paling besar sekali kewajipan syara' adalah pada usuluddin, pegangan. Hak tu nombor 1. Hak tu hak paling besar sekali. Jadi hak paling besarnya kalau kira tauhid dan sembahyang lah. Hak paling besar disebut dalam hadis tauhid dan sembahyang. Tapi paling besar sungguhnya tauhid lah, pegangan. Hak tu paling besar. Tapi Nabi sebutnya hak paling besarnya tauhid dan sembahyang. Hak dalam hadis Nabi SAW bersabda, innallaha lam yafrid syai'an afdala minat tauhid wassalah. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mewajibkan sesuatu yang lebih afdal daripada tauhid dan sembahyang. Tak ada. Tauhid dan sembahyang hak paling afdal sekali. Walau kana syai'un afdala minhu laftaradahu ala malaikatih. Jikalau ada sesuatu yang lebih afdal dari tauhid dan sembahyang, nescaya Allah Ta'ala akan memfardukan sesuatu itu atas malaikat. Sebab malaikat mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan malaikat sembahyang. Malaikat mentauhidkan Allah dan malaikat sembahyang. Malaikat mentauhidkan Allah, yang kita baca dalam wirid sembahyang tu lah, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu. Tengok tu. Dan malaikat menyaksikan bahawa tiada Tuhan malaikat Allah yang mentadbir alam dengan keadilan. Malaikat pun mentauhidkan Allah. Malaikat pun sembahyang. Sebab apa? Hak ni paling besar sekali, tauhid dan sembahyang. Tapi yang paling besar antara tauhid dan sembahyang, tauhid lah, pegangan yang paling besar. Hak ni yang kita bicara hak berkaitan ilmu tauhid ni, berpegang. Berpegang apa? Akan hukum bagi sifat yang wajib pada akal, mustahil pada akal, harus pada akal. Hukumnya mana tadi? Wajib pada akal, Allah wujud. Kita pun berpegang wujubul wajib, tentu sungguh Allah bersifat dengan sifat wujud. Ini pegangan kita. Cuma kadang-kadang kita ni capu hak hukum akal dengan hukum syarak, kita capu. Tapi pegangan dah. Pergi pula pada sifat mustahil. Sifat mustahil ni lagilah payah nak jawab kadang-kadang. Tapi ilmu tauhid ni tak pandai nak jawab. Ada alihlah kata tauhid tak ada, bukan. Tak boleh jawab, tak ada tauhid, jangan letak gitu. Ini pegangan, kadang-kadang dia nak cerita pun. Sifat yang mustahil pada akal lawan pada sifat wujud, sifat Adam. Sifat Adam lawan pada sifat wujud. Adam Allah, tak ada Allah, tidak tergambar pada akal, mustahil pada akal. Kalau gitu kita pun berpegang macam mana? Kita berpegang Allah bersifat Adam, tak lah. Sebab Adam tak ada Allah, mustahil pada akal, tak tergambar pada akal. Allah bersifat Adam. Kita pun berpegang di akidah, tentu tak sama sekali Allah bersifat Adam. Kita pegang. Kita pegang Allah ada, tak ada Allah tak sama sekali. Kita pegang Allah sedia, baru Allah tak sama sekali. Itu pegangan kita. Kita pegang Allah bersifat dengan sifat baqa, fana, binasa, Allah tak sama sekali. Itu kita pegang. Pegang akan hukum bagi sifat mustahil. Kita duk cakap pegang sifat mustahil lah. Kalau pegang sifat mustahil sungguh memang kafir jadinya.
Mana sifat mustahil? Kalau pegang jadi kafir. Adam tak ada Allah, sifat mustahil. Pegang Allah bersifat-sifat Adam, memang sah kafir. Hak ni lah. Tu kata dia tak boleh nak apabila tak boleh jawab tak betul, kita hukum pegangan salah, jangan. Jadi orang kampung ni apabila duduk peringat sokmo, kita ni nak buat kelas. Kelas yang pertama ilmu tauhid lah. Ni satu tempat ni dia baru nak atur kuliah. Selama ni kosong je. Dulu-dulu kadang-kadang masjid besar-besar pun tak berapa nak ada juga. Kalau pendalaman sedikit, tak ada langsung kuliah maghrib. Kalau dulu-dulu tak ada langsung. Sebab saya ingat budak-budak dahulu rumah tepi surau. Surau lah tempat main. Tempat main surau. TV tak ada. Tak surau lah, dalam gedung kadang-kadang main nusuk-nusuk. Tapi kita budak-budak ni, surau ni kita ada adab. Ada adab. Tak boleh buat lebih kurang atas surau. Orang tua mana pun akan jetik telinga kita. Orang dulu lah. Orang sekarang jangan jetik telinga anak orang. Bergaduh lah kita jawapan dia. Orang dulu, anak siapa pun buat salah, orang tua akan jetik telinga. So, kalau orang sekarang jetik telinga anak dia, cari gaduh lah orang sekarang. Ni orang dulu. Maknanya anak siapa pun buat salah, kena. Balik royak ke mak ayah, ada pocik cuci telinga, kena jetik pula telinga sekali lagi. Ni kalau cerita orang dulu. Tapi kita atas surau ni ada adab dia. Time semayang ada adab dia. Tapi nak ceritanya, duduk surau maghrib tak pernah ada orang mengajar. Gitu. Sembang, tak ada orang balik. Orang di surau maghrib tak balik lepas isyak. Tapi ada kuliah? Tak ada. Masjid pun tak ada. Dulu-dululah. Kemudian barulah atur program kuliah. Jadi satu tempat ni dia nak atur program kuliah, baru nak mula. Jadi kitab pertama kata kena kitab tauhid lah. Tapi kena cukup lah tauhid fiqh tasawuf. Pergi kitab yang pertama kitab tauhid. Dia pun carilah orang ngajar tauhid. Mula-mula mari tu dia teh lalu dah. Dia teh orang kampung. Pegang aqaidul iman yang 50. Dia teh orang kampung. Pegang aqaidul iman yang 50. 50 tu 20 sifat yang wajib bagi Allah, 20 sifat yang mustahil bagi Allah, 1 sifat yang harus bagi Allah, 4 sifat yang wajib bagi Allah, 4 sifat mustahil bagi 4 sifat yang wajib bagi Rasul, 4 sifat yang mustahil bagi Rasul, 1 sifat yang harus bagi Rasul. 50. Memanglah gitulah. Kamu faham lah tu. Walaupun tak belajar berkitab macam kita, dia faham tu. Aqaidul iman yang 50 kamu faham. Walaupun dia tak ada kelas khusus. Mana apa? Tu dia ajar dah. Orang kita sekarang sebut aqaidul iman yang 50, kadang-kadang tertanya-tanya, mana pula aqaidul iman yang 50? Aqaid tu simpulan iman yang 50. Hak mana pula? Tak tahu 50 hak mana. Tapi tahu wujud kena maka, bukan tak tahu. Tahu sifat 20, bukan tak tahu. Tapi capo tu aqaidul iman yang 50, ada orang tak tahu. Kalau dia tak tahu aqaidul iman yang 50, dia tak pegang wujud kena maka, dia pegang. Dia tak peganglah sidik amanah tabligh fatanah bagi Rasul, dia pegang. Tapi 50 tidak biasa sebut. Orang tua-tua kita aqaidul iman nama tu. Aqaidul iman yang 50, waktu main mulut je. Tak ada kitab-kitab pun mulut ke mulut je orang tua duk ajar. Tak ada kitab, tapi ilmu mulut ke mulut. Aqaidul iman yang 50. Masuk dalam tu sifat yang mustahil bagi Allah 20, sifat yang mustahil bagi Rasul 4. Dia pun tanya, jadi sifat wajib pegang. Sifat mustahil pegang. Sifat harus pegang. Nak cukup 50 kan? Sifat mustahil pegang.
Mau pegang sifat mustahil, nak cukup 50. Kafir lah kamu pegang sifat mustahil. Dia letak gitu. Dia sungguh. Kalau pegang butir sifat mustahil, kafir sungguhlah. Sifat mustahil, Adam. Tak ada Tuhan. Kalau pegang tak ada Tuhan, tak kafir. Sifat mustahil, baharu Tuhan. Kalau pegang baharu Tuhan, tak kafir. Memang kafir. Sifat mustahil, fana Tuhan. Binasa Tuhan. Sifat mustahil. Kalau pegang Tuhan binasa, memang kafir. Sifat mustahil, bagi Rasul, kazib, dusta. Kalau berpegang Rasul dusta, memang kafir. Lepas tu, awak pegang sifat mustahil, kafir lah. Orang kampung tak ada nak cerita. Dia cerita kasar kok, pegang sifat wajib, pegang sifat mustahil, pegang sifat haru. Pegang sifat mustahil, kafir lah. Orang kampung ni bukan pegang sifat mustahil, itu dia pegang hukum bagi sifat mustahil. Cuma tak pandai nak cerita. Bukan pegang sifat mustahil, pegang hukum dia. Istihalatul mustahil. Tertudak sama sekali Tuhan tak ada. Tertudak sama sekali Tuhan baharu. Tertudak sama sekali Tuhan binasa. Tertudak sama sekali Rasul dusta. Hak tu duk pegangnya aqaidul iman yang 50. Tapi tak pandai lah nak hura seumpama tu. Dia mari mula-mula letak kapil lalu dah. Kejut orang kampung batu macam ustaz. Awak cari mana sebenar ni kata ni. Kita tak kenal juga dia kata. Agak-agak orang beritahulah. Dia belajar mana kata. Ni ilmu tauhid. Pastikan yang nak mengajar tu berguru. Dia ada guru serta mahir. Jangan lupa nak kitab Bidatul Hidayah kita ni muka 4. Haram belajar ilmu usuluddin dengan guru yang tidak berguru dan guru yang tidak mahir. Pada masa pengarang ni ada dah mereka-mereka yang mengaku mereka pandai ni hak pembicaraan ilmu usuluddin ni. Mereka pun ajar hak ni fitnah yang besar dalam agama. Dia mengaku dia pandai, dia boleh baca sebab 20 contohnya. Dia tak pandai. Dia tak berguru, dia baca sendiri. Dia belajar juga slow-slow sikit-sikit. Tak mahir, tak boleh. Haram kita belajar dengan orang seumpama tu. Tapi dia mengaku dia pandai. Tu fitnah. Kena pasti molek kata nak cari guru hak mengajar kitab tauhid ni. Dia pun tak jadi ambil. Lepas tu carilah kata. Ni kadang-kadang payah lah. Pernah. Orang berkenaan lah. Orang berkenaan hak pejabat agama lah. Orang berkenaan, orang tinggi lah ni. Jadi dia ada satu masjid. Dia peringat kepada jawatan masjid apa semua. Kena pastikan ada tauhid sifat 20. Dia bagus kan. Pada iPad kota sah kena ada. Kena ada sifat 20. Dia mari ceramah. Dia bercakap gitu munasabah sebab dia orang yang ada tanggungjawab. Dia pegang tanggungjawab dalam perkara agama ni. Dia pun peringat supaya ada kitab tauhid sifat 20. Selesai apa semua, orang masjid pun minta dengan dia kan. Jadi orang-orang kerajaan kan, orang yang ada tanggungjawab kan, ada kaki tangan kan. Dia orang kerajaan ada kaki tangan. Dia orang pun minta lah. Kalau gitu ustaz kita nak ataulah masjid kita hak ngajar sifat 20. Minta maaf kita tak ada kaki tangan. Masjid kena cari sendiri ya. Begitu pula. Di situ comel dah. Kena cari orang yang mengajar sifat 20. Tak orang ngaku dia adalah kaki tangan. Dia ngaku dia pun tak ada juga. Memang ya sungguh dia tak ada juga. Memang dia tak ada. Jadi dia suruh masjid cari sendiri. Susahlah masjid nak cari sendirinya. Dah dia tak ada kaki tangan sungguh. Betul. Memang dia tak ada sungguh. Dia kata tu sungguh lah. Tapi dia punya cadangan galakan dia tu comel lah. Betul lah. Tapi tidak boleh mengsediakan. Hanya mencadangkan saja. Menggalakkan saja. Mencadang dan menggalakkan. Tapi boleh tak dia yang tolong. Dia kata dia tak ada kaki tangan. Di Terengganu kita ni. Ilmu sifat 20. Tapi nak kena berguru dan mahir. Takut jadi macam tadi lah. Memang orang-orang kita gak cakap pegang sifat wajib, pegang sifat mustahil untuk cukup bilangan aqaidul iman yang 50. Betul lah.
Tapi bukan pegang sifat mustahil, hukum bagi sifat mustahil. Lemah Allah mustahil, kita berpegang Allah tidak lemah. Jahil Allah mustahil, kita berpegang Allah tidak jahil. Khianah Rasul mustahil, kita berpegang Rasul tidak khianah. Sembunyi wahyu Rasul mustahil, kita berpegang Rasul tidak sembunyi wahyu. Itu yang kita nak pegang. Hak tidak tu, hak tu hukum kepada sifat mustahil, bukan pegang butir sifat mustahil. Tapi dah cakap pegang sifat mustahil, memang kafir sungguh. Tapi cakap pegang sifat mustahil, bukan pegang sifat mustahil. Cakap mulut tak pandai nak cerita. Pegang akan hukum bagi sifat yang mustahil. Istihalatul mustahil. Pegang sifat wajib, tentu sungguh dia Allah dan Rasul. Pegang sifat mustahil, tentu tidak sifat mustahil bagi Allah dan Rasul. Itu pegang akan hukum bagi sifat yang wajib dan pegang akan hukum bagi sifat yang mustahil. Kemudian kita masuk pada bicara kitab semula. Sifat mustahil ni lawan pada sifat yang wajib. Maka sebagaimana bilangan sifat wajib 20, didatangkan bilangan sifat mustahil 20. Hak 20 ni atas jalan tafsil, atas jalan ijmal. Macam sebut berulang kali dah, wajib berpegang Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya, dan berpegang di akidah maha suci Allah daripada sifat kekurangan. Maha suci dipanggil istihalatul mustahil. Maha suci itu, atau hukum yang kita duk pegang sifat mustahil. Naqais, sifat-sifat kekurangan bagi Allah, sifat mustahil. Yang kita pegangnya maha suci Allah daripada sifat kekurangan. Maha suci itu dipanggil istihalatul mustahil. Atau maha suci itu kita berpegang secara ijmal Allah, secara ringkas, secara kasar Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat kesempurnaan, sifat kamalat yang tidak terhingga bilangannya. Maha suci Allah daripada sifat naqais, sifat kekurangan yang tidak terhingga bilangannya. Dalil, ada langit, ada bumi. Kena ada dalil lah kita pegang secara ijmal ni. Apakah dalil Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan? Ada langit, ada bumi. Apakah dalil maha suci Allah bersifat kekurangan? Ada langit, ada bumi. Itu dalil. Itu secara ijmal. Baru pergi pada cara tafsir hak 20. Jadi bilangan sifat yang wajib 20, bilangan sifat mustahil pun 20. Kemudian dia punya aturan dia. Aturan apa? Tertib. Kita sebut aturan ni payah nak faham, sebut tertib. Susunan dia. Sebagaimana tertib sifat yang wajib, wujud, qidam, baqa, dia akan sifat mustahil pun ikut tertib tu juga. Ikut tertib kepada susunan sifat yang wajib hak 20. Pergi kepada tertib susunan sifat hak mustahil 20. Wahiyal adamu, tu. Wal hudusu wa turuwul adami. Wahiya al adamu. Wahiya adadul 20 al ula lah. Wahiya adadul 20 al ula. Al-adamu wal hudusu wa turuwul adami. Al-adamu lawan kepada wujud, wal hudusu lawan kepada kidam, wa turuwul adami lawan kepada baqa. Lawan baqa ni kadang-kadang turuwul adami, kadang-kadang fana. Ada kitab lawan kepada baqa fana. Baqa kekal, fana binasa. Itu dia biasa kitab gitu. Ni lawan pada fana, lawan pada baqa turuwul adami. Dan iaitu erti iaitu yang 20 itu. Yang 20 sifat yang mustahil lawan kepada sifat yang wajib 20 tu. Yang pertama Adam. Artinya erti Adam tiada. Iaitu Adam ni lawan wujud. Gitu jelah. Adam lawan kepada wujud.
Cuma kita ni ginilah, biasanya kita sifat wajib je pakai hak Arab, sifat mustahil pakai hak Melayu. Ke mana kita? Sifat wajib pakai hak Arab, sifat mustahil tak pakai hak Arab, pakai hak Melayu. Wujud lawangnya tak ada, lawangnya binasa. Tak betul gitu. Hak Arab lawang Arab lah. Sidik lawangnya dusta, sidik lawang kazib lah. Amanah lawangnya khianah. Khianah betul bahasa Arab. Khianah bahasa Arab. Tabligh lawan tabligh sembunyi wahyu. Tak, lawan tabligh kitman. Kitman tu sembunyi, dia tak reti hak Arab. Fatanah lawan dia bodoh. Tak, fatah lawan dia baladah, bodoh. Tapi kita hak wajib je, hak Arab, hak mustahil bahasa Malaysia. Ke mana kita? Sungguh ni kalau tanya sifat wujud lawang dia Adam, kadang-kadang tak boleh nak jawab. Lawang pada kidang hudus, tak boleh nak jawab. Lawang pada kidang barulah dia kata. Tak betul, kidang bahasa Arab, lawang dia pun bahasa Arab lah. Tapi kita gitu. Sifat wajib bahasa Arab, sifat mustahil bahasa Melayu. Ni Arab ni tengok. Adam tak ada lawang bagi wujud. Adam, Ain, Dal, Mim. Bukan Alif dan Mim Nabi Adam AS tu bukan. Ain, Adam, itu lawan kepada wujud. Kedua, hudus. Artinya arti hudus baharu, iaitu lawan kidam. Hudus, lawan kidam, itu yang kedua. Ketiga, turuwul adami. Turuwul adami. Jadi dia waw tu jauh daripada ra dah. Waw tu jauh daripada ra. Waw tu kena depek dengan ra tu lah. Jadi nampak ta ra satu kalimah. Wal adami satu kalimah tau. Kalau tengok situ. Dah bukan, dia waw ni dia pergi kepada perapat dengan al adami. Dia waw ni kena perapat dengan ra lah. Turuwu, nak situ. Turuwun, itu nak satu kalimah. Al-adami satu kalimah. Tapi ditulis tu jadi macam waw tu pas ke depan jadinya. Tak rapat dengan ra. Jadi nak waw tu rapat dengan ra. Turuwul adami. Tu ketiga. Artinya arti turuwul adami, kedatangan Adam. Kedatangan Adam. Yang dinama akan dia akan kedatangan Adam ni fana, iaitu turuwul adami lawan baqa. Yang dinama akan dia akan turuwul adami fana. Dia kita fana lalu dah. Turuwul adami ni nak kena cerita lah pulaknya. Nak kena cerita je. Tu kita faham sangat dah. Apa dia turuwul adami? Kedatangan Adam. Apa makna kedatangan Adam? Kedatangan Adam. Bunyi macam payuh. Fana itulah binasa tu. Itu kedatangan Adam. Wujud. Ada Adam di hujung. Itu kedatangan Adam. Ada ni. Jadi bukan. Dia punya ayat tu nak kena perjelaskan pula. Gitu je lah. Nak kena perjelaskan. Turuwul adami, kedatangan Adam. Itu lawan kepada bakok. Bakok kekal, tidak ada kedatangan Adam. Kenapa tak jumpa dengan Adam di hujung, tak ada. Macam kita ni wujud sampai masa kedatangan Adam. Bila? Mati itulah. Dipanggil apa? Kedatangan Adam dipanggil. Tapi ayat tu. Tapi kalau sebut kata fana binasa, senang sikit. Turuwul Adam. Kedatangan Adam. Adam mana ni? Adam yang lahik dipanggil. Adam yang lahik. Adam lahik hak mana pula? Dia Adam ada dua. Adam ada dua. Kita lah kita. Kita ni.
Adam mustahil bagi Allah. Kita ada Adam, memanglah kita Adam. Tapi Adam kita ada dua. Satu dia panggil Adam sabik, satu dia panggil Adam lahik. Adam sabik mana? Adam yang terdahulu sebelum kita ada. Itu Adam sabik, Adam yang dahulu. Adam yang lahik, Adam di penghujung. Adam yang di penghujung. Itu kita belum sapa lagi. Untuk nenek kita sudah sapa dah, dia Adam yang lahir. Kita mari daripada Adam sabik, Adam yang dahulu. Allah mewujudkan kita, Allah mengadakan kita. Kita ada, nanti akan jumpa pula Adam yang lahir, Adam di hujung. Hak tu untuk nenek kita hak meninggal dah. Dia ada Adam lahir. Kita belum lagi. Berarti kita ni wujud, tapi dipanggil wujud yang menengahi antara dua Adam. Itu dia panggil. Wujud kita, wujud yang menengahi antara dua Adam. Adam sebelum, Adam lahir, Adam kemudian. Adam sebelum, Adam sabik, dan Adam yang kemudian, Adam lahir. Kita wujud, tapi duduk antara dua Adam. Wujud kita ni wujud umpama bayang je. Bukan wujud yang sebenar. Sebab apa? Sebelum Adam, nanti Adam. Tu je kitanya. Pada ni. Ada Allah, ada yang sedia kala tidak ada Adam sebelum. Ada Allah, ada yang bakal tidak ada Adam yang kemudian. Itu ada yang wajib. Jadi Allah ni Az-Zat Al-Wajibul Wujud. Zat yang wajib ada. Sebab apa? Tidak ada Adam sebelum dan tidak ada Adam selepas. Kita ada yang harus. Sebab apa? Terdahulu Adam, kemudian Adam pula. Jadi kita duduk menengahi antara dua Adam. Ada kita ni ada umpama bayang. Kita duduk antara dua Adam. Sedang-sedang wujud ni pula Allah yang mengekalkan kita wujud. Ni, sedang-sedang wujud ni. Sedang-sedang ada ni. Allah yang mengekalkan kita ada. Yang kekal kita ada, yang kekal kita hidup ni bukan udara. Zahir udara lah, zahir. Tak ada udara, lemah lah, mati. Ada udara pun sesak nafas kena sangat jantung, mati juga. Tu pada zahir. Tapi kekal, ada kekal hidup, inilah qada Allah Subhanahu wa taala. Itu je kitanya. Ada kita seumpama tu je. Ada yang terdahulunya Adam, tak ada sebelum, nanti akan berhadapan dengan Adam kemudian Adam yang lahir. Sedang-sedang wujud pun Allah yang mengekalkan kita wujud. Gerak diam kita pun Allah yang bergerak diamkan kita. Jadi ada kita ni ada umpama bayang. Tapi kita ada. Kalau kita tak ada, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tak betul lah. Mana? Rabbil Alamin. Allah Tuhan bagi sekalian alam. Alam ni termasuk kita. Allah Tuhan. Kalau kita tak ada, ayat tu tak betul. Allah Tuhan macam mana? Kita tak ada pun. Kita adalah sebab tu Allah Tuhan. Langit bumi adalah sebab Quran pun cerita khalaqallahu samawati wal ard, menjadi oleh Allah kan langit dan bumi. Langit tak ada, bumi tak ada, Quran tak betul lah, mustahil gitu. Jadi kalau makhluk tak ada, ni manusia ni tak ada, jadi alhamdulillahi rabbil alamin. Allah Rabb, Allah Tuhan bagi segala-gala ni. Segala-gala ni tak ada, patut Allah Tuhan macam mana? Adalah makhluk ni. Tapi ada pun umpama bayang. Maknanya bukan ada yang sebenar, tapi ada. Tapi sampai maqam fana, Allah lenyapkan hak ada yang tak sebenar ni. Yang ada di pasal mereka hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni hak sampai maqam aulia, tu cerita lain. Orang hak lakung ni lah, tak ada Tuhan melaka. Ni kita ni, kita lah Tuhan. Kita pula Tuhan. Ni. Tanya-tanya balik, kita Tuhan? Dok. Ada kita Tuhan yang adakan. Kekal ada kita Tuhan yang kekalkan.
Gerak diam kita pun Allah yang buat. Tapi nak cakap kita ni Tuhan tak boleh nah. Ni orang apa ni? Dia apa? Dia salah pengajian. Yalah, ada yang wajib, ada yang hakiki, hanyalah ada Allah. Ada makhluk ni ada yang harus, ada majazi sahaja. Letak kata ada sebab Tuhan mengadakan kita. Tapi ada kita ni ada yang harus juga. Ada Allah, ada yang wajib. Mana ada Allah, ada yang wajib, yang tidak didahulukan oleh Adam sebelum dan tidak akan menghubungi oleh Adam kemudian. Itu wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Wujud kita terdahulu Adam sabiq, sebelum kita diadakan oleh Allah. Sedang ada, nanti akan menempuhi Adam lahir, Adam yang kemudian. Mana kita ni akan turul Adam, kita ni akan menempuhi kedatangan Adam kita ni. Bila? Sampai masa matilah kita akan berhadapan dengan turul Adami. Jadi turul Adami sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, lawan pada sifat baqa. Turul Adami inilah yang dinamakan akan dia dengan fana, binasa. Tapi kita biasanya kidam, baqa lawannya fana. Itu senang. Wujud lawannya Adam, kidam lawannya hudus, baqa lawannya fana. Yang kemudian yang keempat tu wal mumasalatu lil hawadis. Itu lawan kepada mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Lawan dia mumasalatuhu ta'ala lil hawadis. Kau ni. Hak ni lagi dak pandai. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, pandailah. Lawan dia mumasalatuhu ta'ala lil hawadis. Apa mumasalah? Serupa. Allah Ta'ala akan segala perkara yang baharu. Hak serupa akan segala perkara yang baharu ni, hak lawan kepada mukhalafatuhu ta'ala lil hawadih ni, hak ni lah hak panjang. Hak panjangnya wal mumasalatu lil hawadis bi an yakuna jirman ay ta'khudhu zatuhul aliyatu qadran minal faghari aw yakuna aradan yakumu bil jirmi aw yakuna aradan yakumu bil jirmi aw yakuna fi jihatin lil jirmi aw lahu jihatun aw yataqayyada bi makanin aw zamanin aw tattasifa zatuhul aliyatu bil hawadith aw tattasifa bil sighari awil kibari aw tattasifa bil aghradi fil af'ali wal ahkami. Ada 8 mustahil lawan kepada mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Ni panjang. Ada 8 perkara yang mustahil lawan kepada mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Hak saya baca tadi tu ada 8 tu. Ada 8 perkara yang mustahil lawan kepada mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Dan dalam bidayah ni panjanglah sedikit ni. Panjang. Nak pergi kepada mustahil lawan kepada qiyamuhu ta'ala binafsi. Muka sebelah tu, muka 13 sebelah tu, bawah tu barulah masuk kepada sifat mustahil lawan kepada qiyamuhu ta'ala binafsi. Yalah, mustahil lawan kepada wujud Adam je disebut pendek je. Mustahil lawan kepada kidam hudus. Mustahil lawan kepada baqa turul Adam. Mustahil lawan kepada mukhalafatuhu ta'ala al hawadih ni kau satu muka surat.
Sebab apa? Dia ada 8. Hak mustahil lawan kepada mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Satu muka surat. Barulah masuk kepada mustahil lawan kepada qiyamuhu ta'ala bi nafsi. Hanya 3 baris je. Hak mustahil lawan kepada qiyamuhu ta'ala bi nafsi. Hanya ada 3 baris. Kemudian hak mustahil lawan kepada wahdaniyah. Hak nombor 13 bawah tu, sebelum nak masuk mustahil lawan kepada kudrah pun satu muka surat juga. Mustahil lawan pada wahdaniyah, satu muka surat. Mustahil lawan pada mukhalafatu ta'ala al-hawadi, satu muka surat. Dia panjang ni. Sebab mukhalafatuhu ta'ala al-hadis terdahulu 3. Mukhalafah pada zat, mukhalafah pada sifat, mukhalafah pada perbuatan. Wahdaniyah 3 juga. Wahdaniyah pada zat, wahdaniyah pada sifat, wahdaniyah pada perbuatan. Jadi hak lawan kepada mukhalafah ni satu muka surat bicara dia. Lawan kepada wahdaniyah satu muka surat juga bicara dia. Ni pendek dah ni. Ni pendek dah ni. Ni kitab kecil je kita ni. Tapi pendek tak pendek pun lawan kepada mukhalafah satu muka surat. Lawan pada wahdaniyah pun satu muka surat. Dilawan pada mukhalafah ada 8 perkara yang mustahil lawan kepada mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Mana? Wal mumasalatu lil hawadisi bi an yakuna jirman ay ta'khudhu zatuhul aliyatu qadra minal faghari. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.